dengan dirahmati Allah. Pertama dan selamanya oleh mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan pada dunia kita masih diluang dan kata itu bertemu dengan Allah pada pagi kali ini dan bagi pagi kita masih terima kasih di atas segala-galanya yang bagi Ustaz dan kepada kami. Jadi sebelum penyelesaian kita tentang ini ada sedikit maklumat kepada Encik Abu Bakar menjemputlah tuan-tuan yang ada di dalam masjid ini lepas solat Fadlu Isya ada jemputan Muhammad di rumah beliau Masjid Abu Bakar Binani jadi semua pada tuan-tuan yang ada lapangan dia dah close ke sana lah itu lepas solat Fadlu Isya. Jadi dengan masa lagi saya ini menyebut lagi dengan bahagia Ustaz mendekat kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasih Saf Pimpinan Masjid Warisan Teluk Kemang, Tuan Penasihat, Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, JK Masjid serta tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama dalam rumah Allah ini bagi untuk kita menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberi ganjaran ke atas kita. Jadi alhamdulillah, sebelum kita akan membincangkan berkenaan sebuah kitab iaitu Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Asy-Syafi'i yang di mana pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membincangkan berkenaan dengan istihadah dan perkara-perkara yang diharamkan ketika haid, iaitu tak boleh solat, tak boleh membaca Al-Quran, menyentuh ataupun menanggungnya, ataupun orang itu tak boleh berhenti di dalam masjid. Dan orang yang dalam keadaan haid tak boleh bertawaf jika menunaikan haji ataupun umrah, dan tidak boleh melandas atau lalu di dalam masjid jika dikhawatiri akan menyebabkan darah itu keluar. Tapi kalau dia tak khawatir darah itu keluar, tak ada masalah untuk dia melintas. Dan kita telah tahu bahawa kalau perempuan itu dalam keadaan haid, dia tak boleh berpuasa, sama ada puasa wajib, puasa sunat, puasa nazar, puasa Isnin Khamis, tetap tidak boleh jika dalam keadaan haid. Dan juga persetubuhan ataupun bercumbu-cumbuan di antara pusat hingga ke lutut tidak boleh bagi perempuan yang dalam keadaan haid. Dan juga suami tak boleh nak menceraikan isteri dalam keadaan perempuan itu haid. Isteri dia tu haid tak boleh. Hukumnya adalah tolak bid'i, tolak yang diharamkan. Maknanya kalau buat juga sah perbuatan tolak itu, tetapi lelaki itu mendapat dosa. Kerana apa? Kerana memanjangkan tempoh iddah tersebut. Jadi alhamdulillah, kita insyaAllah pada malam ini akan membincangkan pula berkenaan perkara yang wajib mandi, iaitu ke atas perempuan, iaitu bersalin atau disebut sebagai wiladah.
Jadi bersalin ini maksudnya apa? Maksudnya melahirkan anak lah, beranak ke, melahirkan ke, macam-macam istilah. Jadi istilah dia adalah melahirkan anak. Perempuan yang bersalin ada kalanya tidak keluar darah. Kebiasaannya perempuan yang kebiasaannya lepas bersalin, perempuan itu keluar darah. Tetapi ada kalanya perempuan itu tidak keluar darah. Contohnya siapa? Contohnya anak kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Sayyidatina Fatimah. Dalam sebuah kitab mengatakan Sayyidatina Fatimah apabila dia melahirkan anaknya ketika waktu maghrib. Contohnya waktu maghrib, dia sembahyang maghrib, kemudian dia melahirkan anak. Melahirkan anak, kemudian tiba-tiba lepas melahirkan anak itu, dia terus mandi wajib. Kemudian waktu masuk je waktu isyak, terus sembahyang isyak. Maknanya sekejapnya waktu dia bersalin, maknanya tak keluar darah. Ada juga ulama yang mengatakan bahawa dia cuma keluar darah setitis sahaja. Maknanya satu lahzah, satu titis sahaja Sayyidatina Fatimah mengeluarkan darah nifas. Ini kita akan bincanglah nifas tu apa. Tapi nak menceritakan bahawa perempuan ni ada kalanya dia tidak keluar darah. Jadi apabila tidak keluar darah, dia perlu untuk mandi wajib. Oleh yang demikian, hukumnya sama dengan janabah. Janabah ini keluar air mani. Ini kerana anak tersebut terjadi daripada air mani lelaki dan perempuan. Jadi mana datangnya anak itu datang daripada kita. Kita ni pada mana? Mana air mani lelaki maupun air mani perempuan, barulah terjadinya anak tersebut. Jadi apabila istilahkan air mani ini keluar sahaja daripada kemaluan, perlu mandi wajib. Begitu juga apabila bersalin, keluar anak tu istilahnya seperti air mani tadi. Keluar air mani, keluar anak itu merujuk kepada perlu untuk mandi wajib. Hukumnya tetap sama walaupun berbeza anak yang dilahirkan atau cara melahirkannya. Anak yang dilahirkan tu atau cara melahirkannya sama ada keluar melalui bawah ataupun keluar melalui scissor, normal ataupun tidak, dia tetap perlu mandi wajib. Macam mana cara sekalipun ataupun berbeza anak yang dilahirkan, dia tidak diistilahkan, dia istilahkan sebagai bersalin. Contohnya dia keluar semua daripada anak tersebut baru dikira bersalin. Contohnya anak itu kembar seorang pertama dah keluar, adakah itu dikira bersalin sepenuhnya? Tidak. Dia kalau dah keluar sepenuhnya barulah mandi wajib. Ini ada masalah. Perempuan tu bersalin kembar, kemudian malam pukul 12 dia keluar bersalin, kemudian pukul 5 pagi tak keluar lagi, pukul 6 tak keluar lagi, yang nombor 2 ni. Jadi macam mana? Dia tetap perlu sembahyang lagi. Sebab apa? Dia bukan diistilahkan sebagai bersalin. Jadi bila masuk waktu subuh, dia kena sembahyang lah. Tapi kalau dia tak mampu, dia kena qada balik. Ini macam jaranglah benda ni berlaku. Ada ke orang kembar tunggu 5 jam, 10 jam? Tak ada. Tapi ada berlaku. Kalau nak istilahkan berlaku lah. Maknanya cara berbeza ni, kembar contohnya dia kena keluar habis. Ataupun cara berbeza anak ni, sama ada anak itu baby cukup sifat dia, ataupun anak itu janin tak cukup sifat, ataupun anak tu bini itu keguguran. Jadi bila anak itu bini itu keguguran, itu pun diistilah sebagai bersalin. Tapi kalau dia tak keluar darah, wiladah ketika itu, maknanya dia kena terus mandi wajib. Tetapi kalau dia keluar darah, sabar dulu. Itu diistilah sebagai nifas. Jelas Jadi apabila kelahiran anak diikuti dengan keluarnya darah seperti kebiasaan perempuan yang melahirkan anak, darah tersebut dinamakan nifas yang mempunyai beberapa hukum yang tertentu. Jadi kebiasaannya perempuan selepas bersalin ada keluar darah. Adakah itu darah haid? Bukan. Itu adalah darah nifas, iaitu darah yang keluar setelah melahirkan anak. Jadi pengertian nifas dari segi bahasa bererti melahirkan anak. Sebenarnya nifas bersalin sama juga dari segi bahasa melahirkan anak. Manakala menurut syarak, darah nifas ialah yang keluar selepas kelahiran anak. Maknanya apa? Bila setelah sempurnanya keluar anak tersebut,
keluarnya darah ketika itu diistilah sebagai darah nifas. Darah nifas maksudnya apa? Tak boleh sembahyang, tak boleh puasa dan sebagainya. Akan tetapi kalau sebelum keluarnya anak, melahirkan anak, berapa sebelum tu dah keluar darah. Tapi contoh ada contraction, orang contraction contraction, dia patutnya masuk ward dah pukul 4 sebab apa dah keluar darah semua kan. Tapi dia tak sembahyang. Sampai pukul 8 barulah dia melahirkan anak. Jadi waktu Zuhur, dia tak sembahyang Zuhur lagi kan. Contoh sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, sembahyang Maghrib, macam mana? Dia perlu qada balik solat dia tu. Dia perlu untuk qada. Sebab apa? Sebab dia kena juga sembahyang tentu. Sedaya mampu untuk dia sembahyang. Kerana apa? Kerana dia bukan darah nifas lagi ketika itu. Darah nifas ini adalah keluar selepas bersalin. Bersalin maksudnya apa? Keluar sepenuhnya. Kalau anak itu keluar darah, keluar pertama, tengok-tengok tak ada lagi. Tengok ada nombor 2 contohnya kan, kembar. Jadi dia bukannya lepas keluar darah itu, dia bukannya darah nifas. Maknanya kalau keluar anak pertama pukul 8, pukul 12 keluar anak nombor 2, dia kena sembahyang isyak ketika itu. Kalau dia tak mampu, dia kena qada balik solat dia tu. Ini maksudnya nifas, keluar darah selepas melahirkan anak. Kalau sebelum melahirkan anak, itu bukannya nifas. Contohnya bocornya air ketumban ke, keluar darah ke apa sebelum tu kan, dia wajib sembahyang. Dia wajib sembahyang, itu dinamakan nifas. Kalau darah yang keluar sebelum melahirkan anak itu adalah darah istihadah, darah penyakit, darah yang kalau anak dah tondang-tondang kan, tapi dia tak keluar lagi. Jadi dia tetap bukannya darah nifas. Ataupun melahirkan anak, dia melahirkan anak, anak tu keluar kepala dia tak keluar habis, keluar 2-3 jam lagi kan. Contoh maghrib dia beranak, tengok anak keluar kepala je, sampai waktu isyak barulah ni melepaskan. Jadi ketika itu dia tak cukup lagi bersalin sepenuhnya. Dia bukan bersalin sepenuhnya, dia bukannya keluar ketika itu. Kalau darah itu keluar bukannya darah nifas lagi ketika itu. Jadi kalau dia nak qada balik, qada solat maghrib tadi. Jelas ya? Ini maksudnya nifas. Darah nifas ialah yang keluar selepas kelahiran anak. Ia dinamakan nifas kerana keluar selepas kelahiran satu jiwa nafsun. Kita ni satu jiwa nafsun. Sebab itulah perempuan disebut juga orang yang melahirkan anak dengan nufasa. Perempuan yang melahirkan anak digelar sebagai nufasa. Jadi darah yang keluar semasa kelahiran anak tidak dianggap nifas, tetapi darah kotor kerana ia mendahului kelahiran. Justru solat adalah wajib atasnya sekalipun dirinya berdarah, dan wajib mengqada sekiranya tidak dapat mengerjakannya ketika itu. Ini maksud nifas, iaitu darah yang keluar selepas kelahiran anak. Sama ada anak itu keluar melalui bawah ataupun perut, normal ataupun caesar. Jadi kalau keluar melalui itu, jadi keluar je anak, itu diistilah sebagai darah nifas. Dia diistilah sebagai darah nifas. Sama ada anak itu cukup sifat ataupun tak cukup sifat. Sama ada anak tu keluar, dia kena keluar semua dia, yang kena keluar semua satu badan dia. Ataupun kembar, keluar dua-dua kembar tu. Kalau 3 kembar, 3 keluar sekali. Jadi itu barulah selepas darah itu digelar sebagai darah nifas. Contoh antara anak pertama dengan anak kedua, itu bukannya darah nifas lagi ketika itu. Jadi ketika itu dia wajib lagi untuk sembahyang. Walaupun dia tak mampu, dia kena sembahyang. Selagi lagi dia mampu untuk sembahyang, dia sembahyang. Tetapi kalau dia tak mampu sangat, barulah dia boleh untuk mengqadakan solat dia. Dia boleh mengqadakan solat dia. Justru apabila haidnya berhenti, jadi tempoh nifas. Tempoh minimum nifas ialah sekelip mata, lahzah ataupun satu titik. Itu adalah tempoh minimum. Kadang-kadang ia berterusan hingga beberapa hari dan biasanya hingga 40 hari. Kebiasaannya adalah 40 hari. Manakala tempoh maksimumnya pula ialah 60 hari. Berdasarkan kajian, darah yang keluar melebihi tempoh tersebut adalah darah penyakit. Kajian siapa? Kajian Imam Syafi'i. Dia melakukan istiqra' ataupun kajian. Dia tengok kajian kebiasaan perempuan ini, selepas 60 hari kebiasaannya tak keluar darah. Kebiasaannya. Tetapi jarang sekali
Jarang sekali dia keluar darah selepas 60 hari. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, ada kaedah fiqh mengatakan an-nadir kal ma'dum. Jarang-jarang itu seumpama tak ada. Jadi nak istilahkan selepas 60 hari dia bukannya lagi darah nifas, tapi dia adalah darah istihadah ataupun darah penyakit. Jadi masalahnya perempuan sekarang ni dia keluar darah nifas 5 hari je. Tetapi dia dah daripada dulu lagi dia dah tahu, ni kena tunggu 40 hari ni. Kena tunggu 40 hari ni. Jadi dia tunggu dalam 40 hari. Tak sembahyang, tak apa, padahal darah dah kering. Darah nifas dah kering. Contohnya 5 hari. 5 hari pun dah dikira sebagai berhenti darah nifas. Maknanya dia kena solat. Dia kena solat. Tetapi kalau dia tak solat, dosa ketika itu. Kerana apa? Dia dah telah kering darah nifas dia. Sebab apa? Tempoh minimum adalah satu detik ataupun satu titik keluar darah nifas, itu dikira sebagai darah nifas. Tetapi perempuan ni dia biasa tunggu 40 hari ataupun dah lebih 40 hari keluar darah lagi. Ini bukan darah ni, dia fikir kan. Jadi dia pun sembahyang. Jadi kat situ pun hukumnya berdosa. Sebab itu kena belajar darah nifas tu macam mana. Darah nifas itu macam mana. Dan juga darah nifas ini kena tahu juga macam mana tempoh dia. Contohnya, perempuan itu melahirkan anak. Kemudian tak ada satu titik darah pun keluar. Contohnya 1 hari bulan dia dah bersalin. Kemudian selama tempoh sampai 16 hari bulan contohnya, barulah keluar darah. Adakah itu darah nifas? Saya tanya tuan-tuan. Jawapan dia bukan. Kerana apa? Telah berlalunya 15 hari tempoh bersuci. Jadi dekat situ hukum 16 hari bulan kalau keluar darah, dia adalah darah haid. Kerana apa? Kerana syarat darah haid, dia mestilah 15 hari tempoh suci sebelum tu. Jadi bila bersalin tak keluar darah, 15 hari kemudian tu baru keluar darah contohnya. Jadi itu adalah darah haid. Akan tetapi kalau kurang daripada 15 hari bersuci, dia tetap dikira sebagai nifas. Contohnya lepas bersalin tak keluar darah, contoh 1 hari bulan tu kan, 5 hari bulan baru keluar darah, dia tetap sebagai darah nifas. Dia bukan darah haid. Kerana apa? Darah haid ini dia mengambil tempoh 15 hari bersuci dulu, barulah haid. Tetapi tak sampai 15 hari pun, jadi dia dikira sebagai darah nifas. Contoh macam tu lah. Tapi jarang sekali lah kalau ada pun. Kalau ada, tapi kena tahu juga. Sebab apa? Kita ni hidup dengan masyarakat. Kadang masyarakat ni ada macam-macam ragam. Perempuan ni macam-macam penyakit. Jadi kadang-kadang perempuan lepas bersalin tak keluar darah. 5 hari lepas tu baru keluar darah. Jadi cakap ada itu adalah darah nifas. Dan tempohnya adalah 60 hari selepas bersalin, bukan selepas keluar darah tu. Contohnya 5 hari ke-5, 65 pun, hari ke-65 pun dikira sebagai darah nifas. Tak. Selepas bersalin 60 hari kemudian tu dia dikira sebagai tempoh nifas. Tempoh nifas. Dan juga ada beberapa masalah. Contohnya dia keluar darah, lepas bersalin dia keluar darah 5 hari dia keluar darah. Kemudian selepas dalam tempoh nifas juga, masuknya 20 hari bulan ataupun 25 hari bulan tak keluar darah. Antara 5 hari bulan sampai tempoh 25 hari bulan tu. Kemudian 26 hari bulan baru keluar darah balik. Jadi 26 hari bulan tu dikira sebagai darah nifas ke tidak? Dia bukannya darah nifas, dia adalah darah haid. Kerana apa? Kerana tempoh dia tu walaupun dalam tempoh nifas, tetapi dia dah berhenti selama 15 hari bersuci tu. Dia telah berhenti selama 15 hari bersuci tu, kemudian keluar darah balik, dia adalah darah haid, bukannya darah nifas. Akan tetapi kalau kurang daripada 15 hari bersuci, contohnya keluar lepas bersalin keluar darah 5 hari kemudian tu berhenti pula darah dia tu kan. Kemudian masuk hari ke-10 datang balik darah. Itu masih lagi darah nifas selama tempoh 60 hari tempoh nifas tersebut. Jelas Jadi selepas tempoh 60 hari tempoh nifas tu masih lagi keluar darah. Contohnya hari ke-61 lagi keluar darah. Macam mana nak buat?
Adakah dia boleh terus sembahyang ataupun macam mana? Dia kena berada dalam tempoh 60 hari. Selepas tempoh 60 hari, itu adalah dikira sebagai darah istihadah ataupun darah penyakit. Bila darah penyakit, perempuan itu perlu untuk mandi dan juga sembahyang. Sembahyang dia macam mana? Sembahyang dia cara macam orang kena penyakit istihadah. Maksudnya kalau keluar darah istihadah, dia kena sembahyang cara orang yang beristihadah. Ini kita telah bincangkan. Maknanya kalau dia nak sembahyang, dia kena bersihkan darah dia tu dulu. Kemudian apabila masuknya waktu, dia perlu untuk mengambil wuduk. Kerana apa? Kalau dia mengambil wuduk di luar waktu solat, maka tak sah wuduk dia tu. Dan kemudian apabila berwuduk dalam tempoh waktu zuhur tu, kemudian dia terus sembahyang. Dia tak boleh melambat-lambatkan solat dia tu. Bila melambat-lambatkan solat dia tu tak sah. Dia kena berterusan. Maknanya dia kena gesakan sembahyang dia tu, cepatkan sembahyang dia tu. Kemudian apabila keluar darah ketika sembahyang, ia dimaafkan. Tetapi kalau dia melengah-lengahkan, lambat-lambatkan, itu tak sah sembahyang. Di mana kena ulang balik. Dan juga satu wuduk hanyalah untuk satu solat fardu sahaja. Ini telah kita bincangkan. Apabila perempuan yang lebih daripada 60 hari tempoh nifas, masuk hari ke-61, dia kena mandi wajib, bersihkan diri dia, kemudian kena sembahyang. Kemudian kena sembahyang. Contohnya dia beranak pukul maghrib, pukul 7.30 contohnya kan. 7.30 dia beranak. Kemudian 60 hari itu macam mana? Maknanya lebih tempoh 60 hari, lebih 7.30, maknanya kalau keluar darah juga, itu bukannya darah istihadah, tetapi darah penyakit. Dia adalah darah istihadah, bukannya darah nifas lagi ketika itu. Jelasnya ada berapa soalan? Ada apa nak tanya? Pengalaman isteri ke? Tak ada kan? Macam mana? Operate, ya. Dia keluar darah, dia darah nifas lah, walaupun operate. Walaupun melalui dadan atas, operate ke apa ke, melahirkan anak sahaja, itu digelar kalau keluar darah adalah darah nifas. Dia adalah darah nifas. Ada apa nak tanya? Tadi maknanya kalau sebelumnya keluar darah ketika melahirkan anak, itu bukannya darah nifas. Kemungkinan ia adalah darah haid. Kemungkinan darah haid ataupun kemungkinan darah fasad, darah kotor. Jadi perkara haram disebabkan nifas, para ulama adalah sepakat tentang hukum nifas adalah sama dengan semua yang hukum yang berkaitan dengan haid. Maknanya kalau haid itu dilarang solat, nifas juga dilarang solat dan sebagainya. Ketika keluar darah ketika mengandung, perempuan mengandung yang keluar darah sehingga sehari semalam, iaitu tempoh minimum haid dan tidak melebihi tempoh maksimumnya, iaitu 15 hari. Darah tersebut ialah darah haid berdasarkan pendapat yang lebih jelas. Ada orang khabar perempuan mengandung ni tak ada darah haid. Tak, perempuan mengandung pun ada darah haid juga. Tapi perempuan kebanyakan dia tak tahu. Kerana apa? Kerana jarang berlaku. Jarang perempuan mengandung ni keluar darah. Tapi kalau keluar darah, cukup sifat sebagai darah haid yang kita telah bincangkan, iaitu tempoh minimum kurang daripada 24, lebih daripada 24 jam dan tidak melebihi 15 hari, maka ia disebut sebagai darah haid walaupun dia mengandung. Walaupun dia mengandung, itu adalah darah haid menurut pendapat yang lebih jelas. Justru mereka hendaklah meninggalkan solat, berpuasa dan semua yang haram atas perempuan haid. Walaupun mengandung, dia kena tinggalkan solat jika keluar darah. Itu adalah darah haid. Sekiranya darah yang keluar kurang daripada tempoh minimum haid atau melebihi tempoh maksimumnya, maka darah yang terkurang dan terlebih tempoh itu dianggap sebagai darah penyakit. Ini telah kita bincangkan berkenaan dengan darah haid. Manakala hukum salat dan ibadat yang lain baginya adalah berdasarkan keadaan itu. Kalau darah haid tak boleh solat lah. Kalau darah istihadah, dia kena wajib solat, kena wajib berpuasa. Jadi ada juga pendapat lain pula mengatakan
bahawa darah yang keluar semasa mengandung, walau apapun keadaannya, bukan darah haid tetapi hanyalah darah penyakit. Ini kerana kandungan tersebut akan menutup laluan keluar haid sebagaimana kebiasaan yang berlaku di kalangan perempuan mengandung. Namun kedatangan haid ketika itu tidak mustahil tetapi jarang berlaku. Jadi nak ikut pendapat mana ni? Ikut pendapat yang lebih jelas, iaitu perempuan yang mengandung dia adalah keluar darah haid juga. Kalau cukup sifat ataupun ciri-ciri keluar darah haid itu dikira sebagai darah haid, maknanya dia tak boleh solat walaupun dalam keadaan mengandung. Jelas Ada apa-apa pertanyaan? Kita pergi satu ni. Kalau kita berhenti satu, tu tanya. Satu tanya. Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada Okey, tempoh mengandung. Tempoh yang paling minimum mengandung ialah selama 6 bulan. Maknanya kalau 9 bulan 10 hari itu adalah kebiasaan. Tetapi yang paling singkat, paling minimum adalah 6 bulan. Ia berdasarkan kepada 2 ayat Al-Quran berikut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa hamluhu wa fisaluhu wa 30 syahra. Maksudnya sedang tempoh mengandungnya berserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa fisaluhu fi 'amain. Maksudnya dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Jadi apabila tempoh mengandung dan menyusu 30 bulan dan tempoh menyusu sahaja ialah 2 tahun bersamaan dengan 24 bulan, ini bermakna perempuan yang melahirkan anak dalam tempoh kurang daripada 6 bulan selepas berkahwin dan anak itu hidup, nasab anak tersebut kepada bapanya tidak sabit. Jadi macam mana, sebab apa ulama membincangkan tempoh minimum mengandung ni? Sebabnya nak tahu anak yang keluar kurang daripada 6 bulan ini boleh berbinkan kepada bapa ataupun tidak. Itu sebab kena nak tahu tempoh minimum ni. Tempoh minimum ni kita nak tahu sebab apa? Sebab nak nasabkan kepada bapa dia tu. Contohnya perempuan tu berkahwin dengan lelaki ni. Tengok-tengok lepas 5 bulan beranak lah dia. Jadi boleh tak anak itu berbinkan kepada bapa dia tu? Jawapan dia tidak boleh, kerana kurang daripada 5 bulan. Jadi kalau nak mewarisi harta pusaka tak boleh. Dia ada hubungan mahram, bukan mahram, maknanya dia tak boleh bersentuh. Kalau nak itu perempuan itu kena tutup aurat, lelaki itu kena tutup aurat, bukan bapa lah, kena tutup aurat dan sebagainya. Jadi dia bukannya hukum bapa dan anak. Jadi dia bukannya hukum bapa dan anak. Kerana apa? Kerana kurang daripada 6 bulan. Tetapi kalau lebih 6 bulan macam mana? 6 bulan kena tengok keadaan-keadaan. Kalau tengok Muzakarah Fatwa Negeri Sembilan, ia mengatakan kalau perempuan itu beranak lepas tempoh 6 bulan contohnya, akan tetapi sebelum berkahwin itu ada zon yang kuat, syakwan sangka yang kuat, ataupun dia yakin perempuan itu mengandung sebelum dia berkahwin, ataupun selepas dia berkahwin laki itu tak bersama dengan perempuan itu, suami itu tak bersama dengan isteri dia, tetapi beranak lebih tempoh 6 bulan. Jadi kat situ tetap juga tidak boleh berbinkan kepada bapa tersebut. Jadi jelas Faham tak? Jadi nak tengok tempoh 6 bulan ni. Sebelum tempoh 6 bulan, contoh 5 bulan dia beranak, walaupun tak ada ciri-ciri pun sebelum berkahwin tu ada ciri mengandung ataupun tidak, tak ada pun, biasa je. Tapi lepas dia berkahwin, lepas tempoh 5 bulan tengok ada beranak, jadi anak itu tak boleh berbinkan kepada bapa tersebut. Tetapi kalau lebih daripada 6 bulan, kena tengok keadaan, 2 keadaan. Pertama sekali, mesti ada syak wasangka ataupun yakin bahawa perempuan itu mengandung sebelum berkahwin. Jadi kalau mengandung, anak itu tak boleh berbinkan kepada bapa yang tadi. Mana bapa yang buat tadi lah, bukan bapa pun, lelaki itu tadi. Dan yang kedua adalah lelaki itu tak bersama dengan isteri dia selepas dia berkahwin. Tengok-tengok dah mengandung, tengok-tengok dah beranak, walaupun lebih tempoh 6 bulan tak boleh berbinkan kepada lelaki itu, walaupun mak dia tu berkahwin dengan ayah itu.
Jadi ayah itu tak boleh mewarisi harta pusaka anak dia, dan anak itu juga tidak boleh mewarisi harta pusaka bapa dia. Tetapi anak ini boleh waris mempusakai mak dia. Mak dia juga boleh mewarisi harta pusaka anak dia, tapi ayah tak boleh. Ayah tak boleh. Dan juga hukum anak dengan mak tak ada masalah, maknanya masih mahram. Tetapi kalau bapa dengan anak tersebut, laki itu dengan anak tersebut, dia adalah bukan mahram. Bukan mahram. Jadi kat situ dia tak boleh salam, perempuan kena tutup aurat dan sebagainya. Ini adalah tempoh minimum, iaitu 6 bulan. Sebab apa ulama mengkaji ni? Berdasarkan pada ayat Quran ni, sebab nak tahu nasab anak tersebut. Jelas ya? Jadi tempoh biasa, tempoh mengandung yang biasa ialah 9 bulan. Berdasarkan kepada keadaan sebenar yang berlaku pada keseluruhan kaum wanita. Mereka biasanya melahirkan anak selepas 9 bulan atau kurang beberapa hari dari masa mula mengandung. Ini tempoh kebiasaan lah. Tempoh kebiasaan semua orang tahu. Perempuan ni kalau beranak 9 bulan 10 hari. Tapi kalau 8 bulan pun kita khabar peramatan kan. Ini ada 6 bulan ni. 6 bulan pun dah dikira sebagai anak kalau dia lahir. Ini tempoh maksimum. Tempoh maksimum menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tempoh paling lama mengandung ialah 4 tahun. Ini sebab Imam Syafi'i dia pernah nampak perempuan tu mengandung. Dia bawa anak itu selama tempoh 4 tahun. Mana anak itu dah 4 tahun dalam kandungan tu. Dah tua dah anak tu. Mana kalau dah menyusu pun dah berhenti susu lah, nak masuk tadika ni, tapi mengandung ni. Mengandung ni. Jadi itu adalah tempoh maksimum. Tempoh ini walaupun tidak mustahil, tetapi amat jarang berlaku, dan berdasarkan itulah Imam Syafi'i memberikan pendapatnya. Kerana apa? Kerana Imam Syafi'i pun pernah tengok perempuan yang mengandung selama 4 tahun maksimum dah. Sampai 4 tahun baru beranak. Jadi walaupun jarang berlaku, ada benda tu. Dan juga macam mana dia pun nak tentukan nasab bapa dia juga. Contohnya bapa air tentera berpisah dengan isteri mak dia ni selama 5 tahun duduk Sabah. Contoh dah balik-balik, kena jaga sempadan. Tengok balik-balik, mana ni tiba dah ada anak ni. Tengok 4 tahun dalam mengandung kan. Jadi kat situ kalau lebih daripada 4 tahun, jadi anak itu tak boleh berbinkan kepada bapa dia tadi. Tak boleh. Kalau sebab apa, tempoh maksimum adalah 4 tahun. Jelas kan? Walaupun jangan berlaku lah 4 tahun lama tu. Ada apa-apa tanya? Tak ada. Tak boleh. Sebab apa? Sebab pada zaman Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri juga ada anak angkat. Dia bernama Zaid asalnya sebelum turunnya ayat Quran, saya tak ingat ayat Quran apa, Zaid bin Muhammad. Orang kenal dia sebagai Zaid Muhammad. Sebab apa? Kerana dia adalah anak angkat Rasulullah. Jadi dia berbinkan kepada Rasulullah, Zaid bin Muhammad. Kemudian barulah turun ayat Quran, saya tak ingat ayat Quran apa, melarang Allah SWT melarang Rasulullah SAW berbinkan kepada dia. Kemudian barulah ditukar kepada nama bapaknya yang betul, iaitu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Maknanya anak angkat tak boleh berbinkan kepada bapa angkat dia, kena berbinkan juga kepada bapa kandung dia. Macam mana? Harta pusaka anak angkat ni tak boleh. Anak angkat tak boleh mewarisi pusaka, tetapi dia boleh membuat wasiat. Maknanya kita ada jaga anak angkat ni. Anak angkat kita ni memang kalau dah ada tua pun dia jaga kita. Anak lain semua dia biar kita kan. Tapi anak angkat ni sayang kat kita. Kita pun nak wasiat harta kita dekat anak kita, anak angkat kita. Boleh atau tidak? Jawapan dia boleh. Tetapi berapa tempoh maksimum, berapa harta maksimum yang boleh bagi dekat anak angkat tu? Harta yang paling maksimum adalah tak boleh melebihi 1/3. 1/3 harta boleh bagi kepada anak angkat tu. Banyak tu. Kalau ikutkan, kalau ada anak lelaki dapat asabah lah, dapat semua. Baki dia tu dapat semua. Dia faraid ni macam-macam cabang dia. Perempuan kalau suami meninggal, anak isteri akan dapat 1/4 kalau tak ada anak. Tapi kalau ada anak, dia akan dapat 1/8.
Dan juga anak, tengok anak. Kalau anak lelaki, isteri dapat 1/8, maknanya anak itu akan dapat 7/8. Sebab apa? Bagi dia tu. Tetapi kalau ada anak lelaki, ada anak perempuan, jadi kat situ akan dapat asabah bil ghair. Maknanya baki 7/8 itu akan dikongsi kepada anak-anak itu, tetapi dengan nisbah anak lelaki itu dapat 2, perempuan itu dapat 1. Anak perempuan dapat 1 bahagian, anak lelaki dapat 2 bahagian. Dia ada macam-macam. Nak tulis kat whiteboard, tak ada whiteboard. Dia ada saham-saham dia tu. Sebab apa saham dia tu faraid lah, cerita faraid. Tapi anak angkat, dia kadang-kadang dia boleh dapat lebih daripada anak kandung. Sebab apa? 1/3 ni banyak. 1/3 ni macam kalau ada 900,000 dapat 300,000 contoh, banyak. Sedangkan isteri pun dapat 1/8, sikit tau. 1/8 sikit berbanding dengan 1/3, tapi boleh dapat. Tapi kalau dia nak bagi lebih dari 1/3 daripada anak angkat, dia boleh tak? Jawapan dia boleh. Kalau yang lain harta pusaka, orang yang dapat harta pusaka tu setuju untuk bagi lebih 1/3 kepada anak angkat tu. Faham tak? Contohnya dia ada anak, ada isteri. Anak dia ni, isteri dia setuju untuk bagi anak angkat ni lebih sikit. Jadi tak ada masalah lah, lebih 1/3. Tapi kalau anak lelaki dia tak izin, isteri dia ada tak izin, jadi yang paling maksimum anak angkat itu boleh dapat 1/3 sahaja. Wasiat. Dia pusaka, faraid lain, wasiat lain. Faraid ni pusaka. Maknanya wasiat ini, dan wasiat ini bukan kepada ahli pusaka. Maknanya dia tak boleh wasiat kepada anak. Tak boleh. Lah apa nama? Tak ingat dalil lah. Tidak boleh berwasiat kepada ahli faraid ni. Tak boleh wasiat. Maknanya kena bagi orang lain lah. Macam anak angkat boleh, tak ada masalah. Tapi kalau faraid ini adalah sistem. Cerita pasal faraid kan, dia adalah sistem untuk pembahagian. Tetapi kalau selepas buat pembahagian itu, masing-masing saling meredai. Kan ada berita kan, yang masing-masing dapat pembahagian, tetapi semua bagi dekat mak dia tu. Jadi tak ada masalah. Macam mana? Faraid kalau dia tak dapat harta tu, anak angkat tu, dia boleh lawan. Sebab apa? Dia kena ada bukti lah. Dia katakan bapa angkat ni memang nak bagi 1/3 harta dia tu dekat anak dia tu, anak angkat ni. Kena ada bukti. Kalau tak ada bukti pun, tak ada bukti bertulis, ada orang saksi. Saksi, siapa saksi ketika itu cakap kan. Jadi dia kena bagi keterangan bukti dia tu, barulah boleh fight dekat mahkamah. Rasanya mahkamah tinggi syariah, bukan mahkamah sivil. Mahkamah sivil dia tak membincangkan berkenaan dengan faraid lah. Rasanya mahkamah tinggi syariah, bukan mahkamah rendah syariah. Tak boleh. Hanya kena tukar nama bapa kandung. Anda bukan bapa kandung dia. Tak boleh. Sebab ada larangan daripada ayat Quran tadi. Harta, bahagian harta pusaka anak angkat tak boleh dapat, tapi boleh wasiatkan kepada anak angkat adalah 1/3 maksimum. Hibah ni pemberian semasa hidup. Maknanya time hidup aku bagi engkau 1 juta. Pada siapa pun boleh, tak ada masalah. Itu hibah. Dia lain, pusaka, wasiat, hibah. Jadi dia ada pembahagian tu. Jadi korang tahu lah. Kena tahu, kena bagi kira. Kalau masing-masing tak nak apa kan, kena tahu pusaka dia. Dan juga nanti kita cerita pasal pusaka lah. Jadi dia bukannya tanah tu, contoh bapak dia tu ada tanah banyak kan. Tanah banyak dekat Selangor ada, kat Perak ada, kat KL ada tanah.
Jadi boleh tak anak tu kau dah ambil selangor, masing-masing tanah negeri tu sama, 1 ekar, 1 ekar, 1 ekar. Tapi boleh tak anak ni buat pembahagian, kau ambil ni, kau ambil ni, kau ambil ni. Kalau semua setuju tak ada masalah. Tapi kalau dia tak setuju, tak boleh. Kerana apa? Kerana kena nilaikan harta tanah itu. Walaupun ni 1 ekar, ni 1 ekar, 1 ekar, tapi mana yang paling mahal? Contoh Selangor. Tak boleh tak? Dia kena nilai kan. Contohnya 1 ekar dekat Selangor 80,000, dekat Perak 60,000, kat sini 40,000. Jadi dia kena nilaikan balik. Maknanya kalau nak jual, kalau semua tak berhenti, jual, buat pembahagian. Tapi kalau semua setuju, pulanglah. Itu faraid. Dia kena nilaikan harta itu balik. Macam-macam lah, ni secara umum lah, cerita secara umum. Kalau nak tengok perbahasan dia lagi dalam lah. Saya pun pening nak tengok kitab balik lah. Jadi kita bagi sedikit berkenaan dengan meninggal dunia. Apabila seorang perempuan Muslim meninggal dunia, banyaknya menjadi fardu kifayah dimandikan oleh orang Islam. Ini berarti jika ada siapa dari kerabatnya atau orang lain memandikannya, gugurlah tuntutan fardu tersebut daripada orang lain. Jadi meninggal dunia ni sama ada lelaki ataupun perempuan, wajib ke atasnya untuk dimandikan oleh sebahagian daripada orang ataupun segolongan daripada orang. Maknanya fardu kifayah, fardu yang mencukupi sebahagian sahaja yang membantu ataupun menguruskan jenazah tersebut. Sebaliknya pula, semua orang Islam akan berdosa jika tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang memandikannya. Jadi orang yang memandikan mayat wajib berniat memandikannya. Sebab apa? Sama juga mandi wajib kena berniat, begitu juga nak mandi jenazah ni kena berniat untuk memandikannya. Walau bagaimanapun, hal demikian adalah selain mati syahid. Mati syahid ini kita tak boleh nak mandikannya. Maknanya ada Imam Nawawi mengatakan bahkan haram mandikan jenazah yang mati syahid ni. Mati syahid ni tak boleh nak kita mandikan. Orang yang mati syahid tidak dimandikan. Dalil wajib memandikan mayat ialah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil muhrim alladhi waqasathu naqatuhu igsiluhu bima'in wa sidrin. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang yang sedang berihram, mati terjatuh daripada untanya, lalu terpijak tengkuknya, hendaklah kamu mandikannya dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebab apa daun bidara? Sebab wangi lah. Jadi sebab wangi lah. Bila manusia ni meninggal, dia akan jadi bangkai yang paling busuk. Kalah bangkai anjing, kalah bangkai apa yang kita anggap busuk tu, manusia lagi busuk. Sebab apa? Sebab makanan lembu kita makan, makanan apa semua kita makan. Makan sayur ke, daging ke, semua kita makan. Kalau lembu dia makan rumput dia. Sebab tu kalau bangkai manusia ni lebih busuk. Kena mandikannya dengan daun bidara, kena wangi-wangikan dia. Itulah mandikan jenazah. Jadi ada apa-apa pertanyaan? Kalau tak ada pertanyaan, kita cukup sekadar ini sahaja. Kita pada bulan yang akan datang membincangkan pula berkenaan dengan mandi sunat. Tak ada pertanyaan Ada? Tadi cukup sekadar ini sahaja. Yang baik datang dari Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedudukan yang datang dari Allah SWT. Saya mohon maaf hanya terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah surat Al-Asr.